Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam siri Tazkirah Ramadan 1443. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita telah memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Hari ini adalah hari kedua kita menjalani ibadah puasa. Puasa, kita tahu bahawa kita dituntut atau diperintahkan supaya meninggalkan nafsu, keinginan diri kita makan, minum dan syahwah pada siang hari. Jadi puasa bukan seperti ibadah lain. Kita hanya meninggalkan tuntutan syahwah kita. Syahwah nak makan, syahwah nak minum dan syahwah hubungan kelamin. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada menahan diri daripada makan dan minum ini? Maknanya kita tak makan bukan sebab tidak ada makanan, atau bukan sebab kita tak ada selera nak makan, atau bukan sebab kita berpantang kerana ada penyakit tertentu, atau apa-apa sebab. Tapi kita tak makan kerana kita ditegah daripada makan. Bukan tak ada makanan, bukan tidak ada selera nak makan, bukan kerana berpantang atau sebab-sebab lain. Kita ada makanan yang kita perolehi dengan cara yang halal, kita pun ada selera dan kita pun tidak berpantang. Tapi kita tak makan dan kita tak minum. Apa yang kita dapat belajar daripada ibadah ini? Pertamanya, memang banyaklah hikmah yang selalu kita dengar dihuraikan. Tapi antara hikmah yang saya sendiri rasai adalah ini Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita bahawa kita adalah hamba yang ada Tuhan yang berkuasa ke atas kita. Maknanya sebagai hamba, kita kena selarikan aktiviti hidup kita dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Jadi walaupun kita ada makanan, tapi Tuhan kata masa ni kamu tak boleh makan. Jadi kita pun tak boleh makan walaupun kita ada makanan. Jadi kita begitu taat. Allah nak didik kita supaya benar-benar taat dan patuh kepada apa yang dituntut oleh Tuhan kita. Contohnya, kita tak boleh makan bermula daripada pukul 6 pagi sampai 7.20 malam. Contoh waktu berbuka kita 7.20. Jadi tiba je pukul 6 pagi tu kita terus stop makan, walaupun ketika itu ada lagi makanan yang tak habis dalam pinggan kita. Kita dah berhenti, mendisiplinkan diri kita mematuhi waktu yang ditentukan oleh Tuhan kita. Begitu juga waktu berbuka. Kalau kita tengok jadual, waktu berbuka 7.20, walaupun makanan dah siap terhidang, kita tetap tunggu 7.20 tepat-tepat. 7.19, 30 saat pun kita tak jamah lagi makanan itu. Kita tak teguk lagi air yang ada di hadapan kita walaupun kita tersangat haus. Itu antara pengajarannya. Mendisiplinkan diri, taat, patuh kepada perintah Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun
zahirnya macam bercanggah dengan kehendak nafsu kita. Ya, kalau ikut kehendak nafsu kita nak makanlah bila kita lapar, nak minumlah bila kita haus. Tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan untuk ketika ini kamu tidak dibenarkan makan dan minum kecuali pada waktu berbuka yang telah ditetapkan. Itu satu, ya. Jadi mendidik diri kita supaya benar-benar menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, untuk mengajar kita bahawa segalanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Makanan yang kita beli dengan duit kita, yang kita usahakan dengan tangan kita, walaupun zahirnya kita kata ini kita punya, kita pun beli makanan yang halal, zahirnya kita kata ini makanan kita, tetapi hakikatnya dia tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah beri kepada kita hanya sekadar pinjaman. Jadi dia tetap dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang berhak untuk menentukan bila kita boleh ambil dan bila kita tak boleh ambil, walaupun makanan itu telah menjadi milik kita. Orang kata sah lah sebab kita beli dengan duit kita ataupun kita usahakan dengan tangan kita sendiri. Tapi kita jangan lupa makanan itu tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya sebab itu kita dilarang daripada membazirkan makanan itu. Ya, Allah telah menetapkan wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surah Al-A'raf ayat 31, ya. Dan makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan, jangan membazir, kerana Allah tak suka kepada orang yang berlebih-lebihan, orang yang membazir. Jadi maknanya kita hamba kepada Allah, harta yang ada pada kita tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti mendisiplinkan diri menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanan yang ada dilarang daripada membazir kerana dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengan kemurahannya bagi pinjam pada kita. Ya, sebab itu Nabi SAW tidak pernah mengaibkan makanan, ya, tidak pernah menghina. Kalau apa yang Nabi suka, Nabi makan, dan apa yang Nabi tak suka, Nabi tinggalkan tanpa mengaib dan mengeji makanan itu. Ya, sebagaimana kita, Allah tak sedapnya, ya Allah masamnya, Allah pahitnya. Jadi hal itu tidak sewajarnya kita lakukan, ya. Disiplinkan diri kita, menghormati apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi itu salah satu daripada pengajaran penting yang kita dapat daripada ibadah puasa ini, iaitu meningkatkan kesedaran kita bahawa kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti ikut mendisiplinkan diri kita menepati apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat sekalian, bayangkan kalau makanan yang halal ini pun kita boleh disiplinkan diri kita untuk taat, tak makan kecuali pada waktu yang Allah izinkan makan. Jadi apa lagi kalau makanan itu dari sumber yang haram? Lebih-lebih lagi tak boleh ambil sepanjang masa. Ya? Tak boleh diambil sepanjang masa walaupun makanan itu kalau makanan itu haram. Jadi kalau yang halal pun kita boleh mendisiplinkan diri, apalagi makanan yang kita ambil daripada sumber yang haram mestilah dijauhi dan dielakkan. Ya, makanan yang diambil daripada hasil mencuri, merompak, makan riba, makan rasuah dan lain-lain. Kerana makanan yang haram itu kalau dimakan ia menjadi Nabi sebut dalam satu hadis, daging yang tumbuh daripada makanan yang haram akan menjadi bahan api neraka. Okey, mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripadanya. Sekian dulu untuk kali ini, insya-Allah bertemu lagi pada tazkirah akan datang. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.